Bismillahirrahmanirrahim. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat petang saya ucapkan, bermulalah pidato saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, barisan para hakim yang arif lagi bijaksana, para guru dan seterusnya, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Hadirin yang dihormati sekalian, mari kita hayati definisi tajuk pidato saya yang bertajuk Makanan Tradisional. Mengikut Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, makanan tradisional merupakan hidangan tradisi yang terdiri daripada pelbagai jenis bentuk makanan dan pencuci mulut serta minuman yang menjadi amalan generasi pelbagai kaum terdahulu yang diwariskan kepada generasi sekarang melalui resepi-resepi yang ditinggalkan. Terdapat pelbagai jenis makanan tradisional yang popular di negeri kita. Contohnya seperti laksa Sarawak, mi kolok, ayam panso, dan linut. Tuntasnya tajuk pidato saya pada hari ini bakal menyingkap betapa pentingnya untuk kita memajukan industri makanan tradisional. Pelbagai usaha dalam memajukan industri makanan tradisional yang diibaratkan seperti tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas telah dilaksanakan. Hadirin dan hadirat sekalian, indikator saya yang pertama adalah dalam kita memajukan industri makanan tradisional ini, kita boleh mempelbagaikan produk industri makanan yang sedia ada. Hal ini demikian kerana kepelbagaian sesuatu produk dapat menarik minat pelanggannya. Biar kita ambil contoh kuih celorot yang memang popular pada musim perkahwinan, di mana akan dihidangkan untuk tetamu yang hadir pada majlis perkahwinan tersebut. Dalam hal ini, kuih celorot telah menjadi popular di samping terkenal dalam kalangan masyarakat kini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, indikator saya yang kedua adalah dengan mempermudahkan proses pinjaman modal kepada pengusaha-pengusaha kecil makanan tradisional agar mereka dapat membesarkan saiz perusahaan mereka. Syarat-syarat pinjaman haruslah dilonggarkan agar lebih ramai pengusaha kecil layak menerima pinjaman. Kesukaran mendapatkan pinjaman menyebabkan perniagaan tidak dapat dikembangkan. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, indikator saya yang ketiga adalah agensi-agensi yang berkaitan perlu memberi bantuan dari aspek pemasaran. Bantuan dalam memasarkan produk mereka amat penting untuk meningkatkan penjualan. Mereka patut diberi ruang untuk memasarkan produk mereka sama seperti para pengusaha lain yang sudah terkenal agar mereka juga akan mengecapi keuntungannya. Mereka juga harus bijak dalam mencari peluang dan platform dalam usaha mempromosikan dan mengkomersialkan produk mereka di peringkat domestik maupun global. Hadirin yang saya muliakan, indikator saya yang keempat adalah penggunaan alat-alat teknologi moden penting untuk meningkatkan keluaran dan kualiti industri desa. Hal ini demikian kerana penghasilan produk industri tradisional yang semakin meningkat dan berkualiti penting untuk mewujudkan daya saing. Sebagai contoh, penggunaan mesin penting untuk menghasilkan produk industri tradisional yang berkaitan dengan pembuatan makanan tradisional. Jelas bahawa penggunaan alat-alat teknologi moden akan menarik lebih ramai lagi yang berminat menceburkan diri dalam industri tradisional. Para hadirin yang saya kasihi, kesimpulannya, semua pihak haruslah berganding bahu dalam menyokong usaha-usaha ini. Sejajar dengan itu, kemajuan dalam perusahaan makanan tradisional akan membawa keuntungan kepada ekonomi negeri kita. Sikap di mana ada kemahuan, di situ ada jalan juga perlu ada di dalam diri semua pengusaha makanan tradisional agar kejayaan yang diimpikan menjadi realiti. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mengundur diri, saya ingin menyusun 10 jari memohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah kata atau tersilap bicara. Saya mengakhiri pidato saya hari ini dengan serangkap pantun. Padi habis tinggal jerami,
bakar dulu hingga bersih. Pembicaraan berakhir sampai sini. Sekian dan terima kasih.